Okay, Assalamualaikum and good day to all of you. Okay, so hari ni kita akan masuk chapter 1 iaitu The Asia. Sebelum ni kita dah habis 2 chapter introduction. So dalam tu kita dah tengok apa yang kita kena study dekat sebuah negara tu. Apa basically kita akan tengok climate, dia punya vegetation, dia punya culture. So kita akan tengok every country, benda tu lah. So ni kita akan dive in. Kita akan tengok dekat chapter pertama iaitu The Asia. Sebab dekat Asia ni kita akan tengok banyak negara-negara yang terletak di kawasan yang boleh katakan ada pelbagai jenis suhu, pelbagai jenis climate, pelbagai jenis vegetation dan culture lah. Okay, so the Asia is the largest continent in the world. Okay, dan ni adalah chapter pertama daripada 6 chapter yang kita akan pelajari. Okay, so first of all kita akan tengok introduction dahulu. So kita akan masuk area yang pertama. Chapter Asia ni terbahagi pada beberapa area. Okay, so first area adalah Southeast Asia, and then kita akan pergi East Asia, area yang kedua, dan area yang ketiga last sekali kita akan pergi South Asia. So setiap area ni dia ada beberapa buah negara, dan negara-negara ni kebanyakannya negara yang kita dah biasa dengar. Bukan negara-negara yang pelik-pelik lah. Saya takkan cover negara yang mungkin tak berapa familiar dengan korang. Okay, sebab cukup untuk kita pelajari negara tu, lokasi dia di mana, dan kita dapat idea dia tu secara geografinya, apa dia punya culture, dia punya vegetation, dia punya climate, and then dia punya tourism macam mana kat sana. So basically basic yang macam tu sahajalah. Okay, so first area ni kita akan pergi Southeast Asia, iaitu kalau dalam Melayunya adalah Asia Tenggara. So dekat Asia Tenggara ni dia dekat dengan negara Malaysia lah. So kita pun salah sebuah negara yang terletak bawah Asia Tenggara. Okay, so introduction dulu bawah Southeast Asia ni. Okay, so this is the map of Southeast Asia. Kalau korang boleh tengok dalam map ni, banyak benda yang kita boleh explore sebenarnya dalam sebuah map. Okay, dalam map ni selalunya kita akan boleh nampak colour, kita boleh nampak banyak line, and dia banyak label. Itu normal dalam sebuah map. Dan selalunya kita boleh lost dalam map ni banyak sangat benda. Okay, so first kali kita akan nampak dalam ni adalah label. Okay, korang akan nampak banyak label dalam ni. Label negara, for example atasnya ada China, ada Thailand, and then ada Vietnam. So ada label-label tertentu dalam map. Okay, so kita kena asingkan macam dalam ni dia membezakan label negara dengan label tempat. Negara dia besarkan sikit. Kalau macam label tempat dia akan kecil. Lepas tu kalau dia labelkan capital, iaitu bandar ibu negara dia, akan ada bintang dekat situ. For example kita tengok Bangkok ni. Bangkok ni ada bintang tu kan. Tu adalah capital. Daripada tu kita boleh nampak label apa? Laut. Okay, Philippine Sea, North Pacific Ocean, and then kita ada South China Sea, and then kita ada Gulf of Thailand, Straits of Malacca, mungkin tak pernah nampak ni lah. Okay, and then Andaman Sea. Alright. Okay, so basically Southeast Asia ni kalau korang tengok dalam map ni, dia ada line-line yang tegak ni. Okay, line straight, okay, dengan line melintang ni. So ni dipanggil sebagai line latitude dengan longitude. Okay, so latitude ni dengan longitude dia, apa kepentingan line ni? Sebab dia nak tunjuk kat mana lokasi negara tu dalam map. Kalau korang ingat balik introduction hari tu, dia ada 3 jenis location, iaitu absolute, relative dengan geography. So untuk absolute, dia kena ada latitude dengan longitude. So kita ada line ni lah. So korang boleh nampak line ni, dan kat bawah ni adalah zero. Zero means dia betul-betul dekat titik pusat bumi. Kalau kita lukis bumi tu, kita cross satu line tengah-tengah tu, ni adalah titik 0 darjah. Dipanggil sebagai line khatulistiwa in Malay, ataupun kita panggil sebagai equator. Okay, so dalam map ni kita akan selalu nampak perkataan equator lah. Okay, so equator ni adalah garisan titik pusat, iaitu 0 degrees. Dan selalunya yang ni lah yang paling panas, sebab dia dekat sekali dengan matahari lah. Sebab bumi ni bulat kan. So 0 degrees ni paling rapat ke matahari. Okay, so line lepas tu dah naik ke atas ni, kat sini dia dah start jadi 20 darjah. So dia makin ke atas dan makin ke atas. Alright, so bila makin ke atas dan makin ke bawah ni, basically climate akan berubah. Daripada kiri ke kanan tak ada berubah. Kiri kanan dia efek dari segi masa. Tapi kalau dari atas ke bawah, dia akan efek dari segi suhu lah, climate lah. Alright, for example makin ke atas dan makin ke bawah, selalunya dia akan makin sejuk sebab dia makin jauh daripada matahari. Okay, so basically macam itulah rule dia dalam geografi ni. Senang je sebenarnya. Okay,
So tengok garisan tu, alright, dan kita boleh nampak Malaysia kat dalam peta ni, dan dia ada banyak color. Color ni memudahkan kita sebenarnya nak mengasingkan sesuatu. For example, China color lain, Indonesia color lain. So kita boleh senang, mudah untuk melihat peta tu. Kalau peta ni hanya black and white, korang mungkin tidak dapat asingkan sepadan tu di mana. Sebab line ada banyak sangat. Ni termasuk ada line sungai. So tu semua boleh mengganggu kita dari segi tengok dekat mana dia punya sepadan. Sebab geografi ni sepadan adalah amat penting. Okay. So itu je lah pasal peta ni. Kalau korang tengok ada beberapa area dalam ni. Okay. So next kita move kepada introduction, penerangan sedikit lah. Okay. SEA ni, C ni adalah Southeast Asia. Saya singkatkan. Okay, Southeast Asia. So after this, if you saw C ni, maksudnya Southeast Asia. So Southeast Asia form a quadrant of a Pacific Rim. Apa maksud Pacific Rim? Kalau kita pergi balik kat peta tadi, sebelah sini, kawasan sebelah tepi ni adalah Pacific Ocean. Tepi ni yang saya conteng ni, Pacific Ocean. So Pacific Ocean ni, dia punya bibir Pacific Ocean tu, dia punya, orang kata dia punya tebing, yes, dia punya tebing tu lalu di sebelah sini. Saya ada conteng line ni. So itu adalah bibir Pacific Ocean. So Southeast Asia ni dia duduk dekat bibir of Pacific Ocean. Tu sebab dia kata Pacific Rim. Okay, and then Malaysia, Singapore and Indonesia lies on 8 degrees north or south of the equator and have very hot and humid equatorial climate. So kalau ingat balik, climate hot and humid ni adalah tropical. So dia memang takkan ada salji dan dia akan panas sepanjang tahun lah. Okay, and then Indonesia is the largest country of the region. Aku tengok dalam map ni, besar mana Indonesia di bawah tu Okay, warna coklat tu. Alright, it is mainly Muslim country but has 366 different ethnic groups. So ada banyak sangat culture dalam Southeast Asia ni. Dan dia ada banyak, orang kata, tribe. Tribe ni adalah puak lah. So kita menggunakan culture dengan tribe ni sebagai salah satu tarikan. Okay, for the tourism. So that's the most important lah. Itu sebab dekat Southeast Asia ni mostly attraction adalah culture. Okay, for example dekat Bali dia ada satu puak dipanggil sebagai Tanah Toraja. Okay, ada gambar lah kat sini. So Tanah Toraja ni dia sebuah kaum lah, puak lah, yang mana dia mengamalkan dewa-dewa. Okay, pemujaan dewa-dewa. So dia akan ada dia punya dance lah, tarian dia, drama dia. So ni gambar dia lah. Okay, right, next. Introduction, sambungan. In the tiny island of Singapore, on the other hand, is an ultra modern western style business and communication center. So basically Singapore ni sangat, walaupun di sebuah pulau yang kecil di bawah Malaysia tu, tapi dia sangat maju dan ultra modern. Sebab dia memang telah melalui proses yang sangat, pembangunan yang sangat pesat lah. Okay, and then Indonesia and Singapore are thus important world destination with over 50% of their visitor originating outside Asia. So kebanyak 50% yang datang ke Indonesia dan juga Singapura adalah luar daripada Asia. So sangat jauh. So dia orang sanggup travel jauh datang ke Indonesia dan juga Singapura. So itu menunjukkan betapa pentingnya dua buah destinasi ni. Malaysia pula, kita lebih banyak visitor daripada Asia. Tu point number 3 ni dia cakap lah. Sebab Malaysia ni kita masyarakat yang banyak berbilang kaum. Kita truly Asia, kita bergabung. So bila orang Asia travel ke Malaysia ni, dia macam selesa. Dia mudah. Dia tak macam kalau kita travel daripada luar daripada Asia lah. Alright. Okay, there is a particularly strong two-way flow of tourists between Singapore and Malaysia. Yes, everyday Tambak Johor tu memang pack. Sebab akan ada pergerakan antara Singapura dan Malaysia. Sebab ni mostly because of working lah. Work, kerja. Alright. Ada orang tinggal di Malaysia tapi kerja di Singapura. Termasuk juga orang Singapura ada yang kerja di Johor. Okay. Dan mostly dia orang suka travel antara dua buah negara ni. Dan tourism antara dua buah negara ni sangat kuat lah. Okay. Kita sambung lagi. The Philippines and the mainland of Laos, Vietnam, Cambodia and Thailand are located in the 8 degree north of equator and Tropic of Cancer. Kenapa pentingnya 8 degrees north of equator dengan Tropic of Cancer ni? Sebab bila kalau korang tengok dalam peta balik, atas daripada 8 darjah ni, 8 darjah is around here. Sinilah, kawasan sini lebih kurang. Okay, so lepas daripada line ni, dia akan, suhu dia mula berubah. 8 darjah lah dia dalam geografi. 8 darjah pergerakan dia akan ubah cuaca.
kalau dari segi geografi lah, melainkan disebabkan oleh ketinggian lah atau lain lah. Okay, so atas dan ke bawah. So kalau korang tengok kat sini, Thailand, Vietnam, Cambodia, Filipin, okay, Laos, tu adalah negara yang duduk di atas daripada 8 darjah dan dia akan mula berubah suhu. Tapi tak adalah berubah sampai tahap jadi salji, tak. Maksudnya dia punya pattern of hujan, dia punya patterns of suhu berubah-ubah. They have tropical monsoon climate, which although hot all year round, they have slightly cooler and distinct dry winter season from November to March with lower humidity. Ni beza dia. Dekat Thailand, Vietnam semua tu, dia sama juga tropical macam kita, panas je kita, panas dan lembap. Dia tak ada pun salji, tapi dia ada satu dry winter season. Musim sejuk, tapi tak ada sejuk sampai boleh pakai baju sejuk. Okay, daripada November sampai March. Okay, dia tak sama dengan Malaysia. Malaysia tak ada dry winter season ni. Okay, they have a wealth of landscape, cultural and coastal resources, but their different political history give them a very different patterns of tourism. Walaupun kebanyakannya negara-negara ni, Thailand, Cambodia, Vietnam ni, dia orang ada banyak landscape, culture, coastal resource yang sumber yang banyak untuk tourism, tapi disebabkan oleh political. Ada yang berperang, ada yang tak aman, so dia punya bilangan pelancong tu tak sama. Of course, tourism memang akan dipengaruhi oleh keamanan negara tu. Kalau negara tu tidak berapa aman, memang tourism akan turun lah. Okay. In the past, Philippines depended heavily on USA market as a resource of inbound tourists for beach sports and sex tourism. Dekat Philippines ni famous sebabkan US punya market. Sebab orang US ni bila dia nak pergi Asia, dia akan landing dekat Philippines. Sebab Philippines ni boleh katakan sekutu rapat lah dengan US, dan dia orang ada pangkalan tentera laut US di Philippines. Okay, so memang itu antara market utama di Philippines lah, iaitu orang US. The internal political instability is just one factor that inhibited expansion of tourism to the Philippines. So Philippines pun dia bergolak juga, dia ada peperangan juga. Tu sebab US dia masuk campur, sebab dia suka mengamankan sebuah peperangan. Tu perangai US lah. Tapi pada masa yang sama, dia pula yang jajah tempat tu. So ini dipanggil sebagai penjajahan moden lah. Alright. And then Laos, Vietnam, Cambodia also countries emerging from political upheaval. Okay, so Laos, Vietnam dan Cambodia ni adalah negara-negara yang baru pulih daripada peperangan. Okay, so tourism dia orang a bit slow lah. So Thailand dia lain. Tu sebab cerita Thailand ni dia lebih famous. Ni dah point nombor 2 Thailand lah, tapi kita habis point pertama dulu. Dia kata tourism is still in fancy here as this country try to create new image after end of long drawn Vietnam War. Dia ada peperangan Vietnam. Vietnam ni perang tahun 1988 sampai 1992, 93 macam tu lah. So a bit late. So dia akan mengganggu tourism dekat situ lah. Tapi sekarang Vietnam dah start naik dah. Alright. Cuma masih slowly lah naik. Compared dengan Thailand ni, point nombor 2 dia kata, Thailand has been independent and relatively stable politically for a long period and it has built up a various portfolio of tourist attraction. Tu sebab Thailand dia maju, tourism dia. Macam-macam tarikan ada dah dekat Thailand tu, compared to Vietnam dengan Laos lah, dengan Cambodia. Alright. Okay, kita masuk ke physical feature. Tadi introduction saja, so kita masuk kepada physical features. So physical features ni adalah landform, bentuk muka bumi, benda semula jadi yang Tuhan cipta lah, bukannya buatan manusia. So landform diversity of Southeast Asia is different from the relative homogeneity of the climate of the region. So dia tak sama. Bentuk muka bumi ni tidak dipengaruhi oleh climate. Memang tak langsung. Tetapi bentuk muka bumi boleh mempengaruhi suhu, climate lah. Contoh kalau kat bukit kan, dia kan jadi sejuk kan. Alright. Tapi landform ni kebanyakannya dia tidak mempengaruhi begitu ketara lah terhadap suhu lah. Okay. And then the continental areas of Southeast Asia are dominated by rugged and complex topography. So kebanyakannya bentuk muka bumi di Southeast Asia ni terlalu rugged. Rugged ni maksudnya dia kasar lah. Okay, ada bukit, ada hutan tebal dan sebagainya, dan ada kompleks topografi, ada berbagai jenis topografi, ada sungai, ada apa, lembah, ada bukit, ada pulau, semua ada. Alright. The backbone of Southeast Asia is made up of a series mountain ridges that run north west to southeast through the mainland Southeast Asia. So dia ada bentuk muka bumi sebenarnya daripada utara sampailah ke selatan Southeast Asia.
So dia ada satu bukit lah sebenarnya. Bukit tu yang bersambung dengan Malaysia tu lah. Tempat tu dipanggil sebagai backbone, tulang belakang lah. Alright, the floor of Indian Ocean is being pushed under the continental landmass, creating a deep sea trench of the southern east coast mainland of Indonesian island. Trench ni dipanggil sebagai jurang. Dalam laut, okay, kalau kita tengok daripada potongan tepi lah, okay, kita ambil ni laut, okay, ni bawah dasar laut lah. Dasar laut ni, bawah ni dia ada tanah macam biasa. Bezanya tanah bawah ni dia sentiasa bergerak. Dia sentiasa bergerak. So bila dia bergerak, air kat atas ni dia macam tak ada apa-apa. Tapi once dia pressure dia terlalu kuat, dia boleh menyebabkan pergerakan yang ketara dan boleh menyebabkan tsunami. Tu yang berlakunya tsunami. Tapi rekahan ni tak semua tempat ada. Okay, jurang ni selalunya ada kat tempat-tempat yang berdekatan dengan gunung berapi. Macam Malaysia kita tak ada sebab kita tak ada gunung berapi. Tapi di sebelah Indonesia, di sebelah Jepun, di sebelah Filipin ada jurang ni. Dan jurang ni sangat dalam. Dia boleh pergi sangat dalam sebab dia tertarik. Jurang ni berlaku sebab dia tertarik keluar. Kalau dia tertarik ke dalam, nanti pressure tu dia boleh menyebabkan salah satu tanah ni terangkat. Tu yang menyebabkan tsunami lah. Tu cerita sedikit pasal sains lah. Okay. Tapi itu adalah jurang dipanggil. Okay. Memang ada jurang-jurang yang dalam ni lah dekat lautan Indonesia dan juga lautan Indian ni. Okay. And then this slow but inexorable earth movement cause some instability in the earth crust. Walaupun dia gerak slow je. Dia tak adalah gerak laju macam kereta. Dia selalu gerak 1 mm setahun. So it's a very small move. Tapi lama kelamaan dia boleh menyebabkan pelanggaran lah. Dan boleh menyebabkan tsunami tu. Dan juga gempa bumi. Sama lah tu. Most of the region is subject to earthquake and there are string of 300 volcano in Asia. In Indonesia. So nampak, disebabkan oleh jurang ni akan ada gempa bumi dan juga gunung berapi. Okay, di Indonesia saja ada 300 gunung berapi along the line of Sunda Trench. Dipanggil sebagai jurang Sunda. Jurang Sunda ni adalah dekat lautan Indonesia. Okay, so kat sini dia ada peta dia lah, menunjukkan kat mana laluan tu sebenarnya. So ni yang warna merah ni, kalau tengok dalam peta ni, adalah laluan jurang tu. Kat mana rekahan tu. Okay, kalau korang tengok Indonesia, tepi tu je. Nampak kan? Dekat. So Malaysia kita selamat sebab kita duduk kat dalam, iaitu Sunda Plate. Sunda Plate ni anggap macam satu pentas. Okay, so Malaysia ni kita duduk dekat Sunda Plate, jadi kita terselamat. Kita duduk dalam sikit. Siapa yang duduk kat bibir plate ni, tu yang bahaya tu. Dia boleh berlanggar. Dan bila berlanggar, dia boleh gempa bumi. Dan bila terlalu kuat pressure dia dalam air tu, terangkat tu, itu boleh menyebabkan tsunami. So ni gambar rajah masa tsunami tahun 2004. Tsunami yang paling teruk dalam sejarah Asia Tenggara lah, yang membunuh beratus-ratus ribu manusia tu. Okay, so kalau kau tengok dalam ni, nampak pergerakan dia 65 mm setahun, 61 mm setahun, 59 mm setahun. So dia bergerak ke arah atas. Dan yang ni dia tak nak bergerak. Sunda Plate ni dia stay je. Tapi Indian Ocean punya Australia Plate ni dia tolak ke atas. So dia menyebabkan satu geseran. Itu boleh buat gempa bumi tu. Dan sepanjang line ni, kalau kita tengok, tak nampak sangat lah dalam ni. Dia ada bulat-bulat ni. Sebenarnya ini adalah gunung berapi. Itu je rule dia. Once ada gempa bumi, confirm akan ada gunung berapi kat area tu. Macam Malaysia kita tak kena sebab kita jauh. Nampak kita duduk dalam ni. So it's very far away daripada line yang berapi. Orang panggil ni ring of fire. Sebab dia berbahaya lah. Okay. Right. So ni berlaku pada 2004 hari tu. Okay, dari segi climate pula, tadi cerita pasal physical characteristic. Dari segi climate pula, Southeast Asia is characterized by homogeneous climate. Homogeneous. Homo ni bermaksud sama. So maksudnya kat kawasan Asia ni, kalau kawasan tu tropical, kebanyakannya dekat negara area tu akan jadi tropical. Bukan macam tiba-tiba kita jalan ke negara sebelah, cuaca dah lain. Tak. Dia masih sama. Alright, tak adalah ketara sangat. Okay, the climate throughout the entire region is tropical. Yes, mainly Southeast Asia ni adalah tropical. Dia tak ada suhu lain, cuaca lain lah. Although portion of the region have dry period from a monsoon or more savanna type climate, there are no truly arid region. Arid region ni maksud kering, betul-betul kering ni. Tak ada kawasan di Asia. Asia ni dia panas dan lembap. Cuma bezanya dekat belah atas tadi yang saya cerita tu, dia ada dry period, winter dry period tu, tapi tak adalah sejuk sangat. Prevailing winds in the island and along the coast of the region generally receive high precipitation. Precipitation ni maksudnya hujan. Alright. So basically dekat pulau-pulau dia senang berubah cuaca sebab pulau ni dia kecil.
Dan dia mudah untuk menerima hujan. Itu sebabnya duduk tepi pantai, dia senang ada ribut. Tapi duduk di tengah-tengah sebuah negara, tanah yang besar ni, kita kurang kena hujan sebab awan tak sampai ke situ. So siapa duduk tepi laut memang akan mengalami ribut ni, normal lah, dengan juga yang duduk di pulau-pulau. Alright, sambung lagi. North of the 10th parallel of the tropical savanna region have alternating wet and dry season. So yang kat atas tadi, Thailand, Vietnam, Cambodia, Laos, Filipin, diorang ada musim kering. Tu climate diorang lah. Tapi still tropical, tapi dipanggil sebagai tropical savanna sebab dia ada satu musim kering. The savanna land of Southeast Asia generally receive scattered precipitation even in the dry season. Walaupun dipanggil dry season, tapi dia masih hujan. Bezanya cuma dia hujan tu sangat sikit lah, dan sangat jarang. Tu sebab dipanggil scattered. Maksudnya dia jarang-jarang berlaku. And then the wet season in savanna region may consist of a single wetted period. Okay, so dekat savanna ni, kawasan Thailand tadi tu, dia ada satu musim yang mana time tu memang akan hujan lama lah. Okay, in the high sun months from May to September. Dia terbalik dengan cuaca di Malaysia. Malaysia kita musim terkujuh antara November sampai Mei. November sampai March. So November sampai March ni, kalau Malaysia hujan lebat lama lah. Tapi di Thailand dia terbalik. Dia Mei sampai September. Alright. So musim yang kita terkujuh tu selalu musim dia orang tengah kering. Dia terbalik macam tu lah. Okay. Alright. So ni first country lah. Alright. So untuk permulaan tadi, introduction tadi, kita dah tengok secara pengenalan beberapa buah negara dalam Southeast Asia ni. Okay, dan bagaimana dia punya physical features, dia punya climate, dia punya tourism. Okay, so hanya pengenalan biasa sajalah. Okay, so ni negara pertama yang kita akan tengok dalam benua Asia. Of course, negara kita sendiri iaitu Malaysia. Sebab mudah, saya letak Malaysia ni sebab kita pun kenal Malaysia ni macam mana, dan mostly korang dah travel kebanyakan negeri kat Malaysia ni. So ni peta Malaysia untuk siapa yang dah lupa geografi ni. Geografi ni dia memerlukan, orang kata, praktikal, baru kita boleh ingat bentuk muka bumi, bentuk peta dan sebagainya. So di Malaysia ni, kau tengok ni, ni peta Malaysia. Sebelah kiri ni adalah semenanjung Malaysia, sebelah kanan ni adalah Sabah dan Sarawak lah. Senang itu. So dalam peta dia ada banyak petunjuk, orang panggil, kalau in English they call it key. Alright, so key ni dipanggil sebagai penanda-penanda tertentu dalam peta. For example, kau tengok yang ni, ini sebenarnya adalah kompas. Alright, so dia akan sentiasa menunjuk ke arah utara. And then yang ni adalah dipanggil sebagai skala, kalau korang masih ingat dalam geografi lah. So setiap ni, satunya ini adalah 1 cm. So setiap 1 cm adalah bersamaan dengan 200 km. Dikira macam tu. So nanti korang ambil benang, kau boleh ukur. So itu adalah saiz jarak antara dalam peta lah. Dia skala dia lah. Macam yang sebelah sini 0 ke 100. Dia lain. Setiap peta dia berbeza. Okay, so next kita akan tengok ciri-ciri negara Malaysia. Okay, dia just a refresh back. So di sebelah kanan tu kau tengok bendera Malaysia. Kita ada 14 jalur merah dan putih, dan kita ada bintang dan juga bulan sabit berwarna kuning, dan kita ada belata warna biru. So capital city of Malaysia is Kuala Lumpur. Government, government ni dia ada berbagai jenis perundangan dekat dunia ni lah. Tapi di Malaysia kita ada Persekutuan Malaysia, atau Persekutuan Tanah Melayu dulu orang panggil. So apa maksud Persekutuan Malaysia ni? Kita ada Perdana Menteri, dan kita ada Agong. Kita punya susunan atur tu lah. So political, dari segi kerajaan, dari segi raja, kita dah ada kita punya perlembagaan orang panggil. So size is 329,847 square kilometer. So language is Malay, English, Chinese, Tamil. Religion Muslim, Christian, Buddhist, Hindu and tribal. Tribal ni puak lah. And currency is Malaysian ringgit, RM. And population ni tahun 2010 lah. 27.5 million. Now already reaching 30 million dah lah. Memang dah ramai manusia sekarang kat Malaysia ni. Alright, so kalau kita tengok physical characteristic of Malaysia, Malaysia is a mountainous and hilly country with coastal plain on each side. Negara Malaysia ni dia kebanyakannya berbukit, bergunung ganang. Tapi di sebelah pantainya kita ada negeri-negeri yang menghadap ke pantai, di sebelah kiri dan kanan.
Dan climate dia kebanyakan adalah tropical dan hujan lebat daripada Oktober sampai Februari. Itu musim tengkujuh. Itu musim tengkujuh kita di Malaysia. Alright. So ni dalam gambar rajah sebelah kanan ni adalah taburan hujan. So dia menunjukkan warna lah. Warna tu melambangkan berapa dia punya taburan hujan tu. Kau tengok warna biru tu yang paling basah lah, tak Kuantan, warna biru gelap kan. So itu yang paling banyak hujan lah. Kawasan yang paling kurang hujan dia akan warna kuning. Macam dekat Temeloh tu ada satu bawah tu, and then dia ada belah Perak tu ada sikit. Okay, so kawasan kering ni biasalah, tapi tak adalah kering sangat. Dia ada hujan cuma jarang sangat. Okay, right. Tourism pula di Malaysia ni, third largest number of visitors of all Southeast Asian country. So kalau kat Southeast Asia, Malaysia ni nombor 3 paling ramai pelancong datang, after Indonesia dengan Singapore. So 68% from Singapore datang ke Malaysia. So Malaysia, Singapore 61%, Thailand 7%. Kenapa ramai dua negara datang ke Malaysia? Sebab dia adalah jiran kita. Okay. And Malaysia have excellent resorts to their industrialized country of Southeast Asia with their growing middle class. So Malaysia ni banyak resort-resort yang orang kata ternama lah. Yang mana orang selalu datang bercuti di sini. Contoh Genting, okay, macam dekat Melaka. So ada banyak resort-resort. Okay, sebab kita ni growing middle class, banyak orang boleh pergi bercuti. Alright, tourist destination attraction ni just a recap back lah. Major destination iaitu Kuala Lumpur, Penang, oldest trading center in the East, major resort contoh Genting Highland untuk gambling, and then kita ada Melaka, dan kita ada East Asia, Sabah dan Sarawak. Okay, so tu saja pasal Malaysia. So just a recap back lah apa itu negara Malaysia. Okay, so next kita pergi kepada Indonesia. Okay, so Indonesia ni kalau korang tengok dalam peta ni, dia warna coklat terang Okay, so coklat terang ni dia panjang daripada sini sampailah ke sini. Nampak jauh dia tu. Tu sebab Indonesia ni largest country in Southeast Asia. Tapi walaupun dia largest country, dia semuanya pulau. Dia tak ada pun tanah yang bercantum dengan benua Asia Utama. Benua Asia Utama di Malaysia ni, yang warna gelap sebelah kiri ni. Okay, so yang belah-belah kanan ni, ni lah saya ada tanda ni. Okay, di sebelah kanan ni, ni pulau semua. Di sebelah kiri ni semuanya tanah besar Asia. Alright. Dan laluan yang saya tulis, yang saya lukis ni sebenarnya laluan kapal. Kalau daripada sini dia pergi Europe, kalau sini dia pergi Jepun. Atas ni lah, kalau ke atas ni. Alright. So sebab laluan Selat Melaka ni sangat terkenal, sebab semua kapal akan lalu situ. Okay, so bawah ni ada Australia. So tak pulau-pulau Indonesia sangat besar. Alright. Okay, so kita pergi karakteristik of Indonesia. So tu adalah itu adalah bendera Indonesia, merah dan putih. Merah di atas, putih di bawah. So capital Jakarta. Okay, government independent republic. Nampak dia lain, dia republic. Macam Malaysia tadi kita federal government. Kalau republic ni bermaksud dia tidak diketuai oleh seorang Perdana Menteri, dia diketuai oleh seorang presiden. Dan dia tak ada sistem beraja langsung. Tu sebab nama dia republic. Republic ni maksud dia pernah melalui satu era yang telah digulingkan, yang mana pemimpinnya dipilih berdasarkan satu undian saja. Yang mana dia akan undi seorang presiden saja. Dia tak ada raja, tak ada Perdana Menteri, tak ada. Okay, so dia berdasarkan presiden. Itu sebab dipanggil sebagai republic. Okay, so size 741,000 square miles. Ethnic is Sundanese, Madurese, Malay and Javanese. Lebih kurang Melayu lah. And then language is Indonesian, Javanese and other local dialects. So religion is 87% Muslim, 9% Christian, 3% Hindu and Buddhist. Okay, so majornya adalah Islam lah. Okay, and then tourist season all year round. Sepanjang tahun memang akan ada turis lah. Dia takkan ada musim-musim yang turis akan kurang. And then peak season antara Ogos dan September. So time ni ramai orang datang ke Indonesia. Okay, and then currency is rupiah. Okay, ataupun dalam ringkasannya IDR. Population dia 237 juta. So sangat ramai berbanding dengan Malaysia. Ni tahun 2011 ni. Rasanya sekarang dah pergi 300 juta dah rasanya. Okay. Dan physical karakteristik di Indonesia, kita bentuk muka bumi dia, and archipelago. Archipelago ni adalah pulau-pulau kecil. Okay, pulau-pulau kecil of more than 1,355 island. So sangat banyak pulau. Kita pulau kat Malaysia ni ada berapa je pun kita tak boleh nak ingat. Dekat Indonesia ada 1,355 pulau, and in 3,000 mile range. So sangat besar lah. Okay, and then mountainous and volcanic.
kebanyakannya di Indonesia ni dia bergunung dan juga ada gunung berapi. And then climate hot and humid all year, sama macam Malaysia dia punya climate. Okay, so tengoklah gambar tu. Gambar bawah ni yang pertama, situ nombor 1 ni adalah archipelago, pulau-pulau kecil. And then number 2 ni adalah gunung berapi. Okay. Alright, next. Tourism pula dekat Indonesia macam mana? Dia ada 5 juta pengunjung pada tahun 1999. So ramai lah. Okay. And 3 most important generating countries. 3 negara yang paling ramai datang ke Indonesia adalah Singapore 28%, Jepun 12%, Malaysia 28%. So menunjukkan ni adalah negara-negara jiran dia, iaitu Malaysia dengan Singapura lah. Tapi Jepun ni ramai sebab Indonesia ni dia banyak kilang-kilang Jepun. So ramai orang Jepun akan turun ke Indonesia untuk buat bisnes. Okay. So ni adalah 49% daripada total visitor ke Indonesia. Europe is the strong market with 15% from the total tourist. So ramai orang daripada Europe datang ke Indonesia, 15%. Ini mungkin disebabkan oleh Bali lah, Pulau Bali. Ramai orang datang daripada Europe lah. Okay, dan orang Europe dia tertarik dengan culture Indonesia. Dia banyak puak-puak kan. And then most recent growth of Australia had that attracted to Bali Island. Pulau Bali ni mainkan peranan lah. Ramai orang datang daripada luar negara, luar Asia ni sebab nak tengok Pulau Bali ni. So sambung lagi, Bali is the most romantic beach in the world and referred as the island of the gods and numerous cultural festival. Okay, so destination attraction ni tarikan utama dekat Indonesia of course Bali lah. Bali ni dikenali sebagai Pulau Dewa sebab banyak sangat kuil-kuil yang ada dewa dekat Bali ni. Alright, dan dia ada banyak sangat cultural festival. Salah satunya Puak Tanah Toraja tadilah. Okay, and then North Sumatra, Sumatera Utara ni, okay, dia ada banyak ancient culture dating back to prehistoric period as the basis of culture and tradition. Okay, and then West Sumatra, origin of Minangkabau. Mungkin ada orang Minang kat Malaysia ni kan, datang daripada sinilah. Pagaruyung, okay, art center of the silver and hand weaving. And then Java and Jakarta, Pulau Jawa dan Jakarta kat bawah tu, center of economic, cultural and political and history. So Jakarta ni capital lah. So itulah sumber ekonomi, tempat ekonomi, culture dan political. And last one, belah Sulawesi. Sulawesi ni sebelah kanan Indonesia tadi. Okay, so kat situ dia tidak ada beberapa tourism dari segi culture lah. Okay, the tourism development area with excellent coral and beaches and unique culture. Tanah Toraja tu dekat sebelah Sulawesi. Okay, Sulawesi ni dia pedalaman sikit, dia jauh. Tak ramai orang boleh sampai Sulawesi ni lah, tapi laut dia memang sangat cantik. Okay. Alright, so transportation pula dekat Indonesia ni, international access good to Jakarta and Bali from United States. So boleh katakan kat Jakarta ni dia perfect dari segi perhubungan dengan negara luar. Alright, ada flight, domestic service pun ada bus, tapi overcrowded sebab kat Indonesia ni ramai orang. So dia memang bus dia sangat pack lah. And then taxi and pedicab are the most common form of urban transportation. Pedicab ni adalah beca ni, gambar ni. Okay, itu adalah beca. Alright, so sebelum saya masuk Filipina ni, saya stop dekat sini dulu untuk part 1, yang mana kita dah pergi introduction of Southeast Asia, and then kita dah pergi 2 buah negara dalam Southeast Asia, iaitu Malaysia dan juga Indonesia. So kita stop dekat situ dulu for this part 1. Kita akan continue part 2 bermula daripada Filipina ni, dan kita akan habiskan negara-negara lain dalam Southeast Asia. Jadi itu saja, kita jumpa di part 2.